Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Malam ni tak nak pantun, gua rindam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, seluruh pemimpin-pemimpin kerabat, yang ketuanya Colonel Nazari dan seluruh anggotanya, yang berhormat Exco daripada Kelantan, Adun daripada Pulau Pinang, Pulau Jerjak, Pantai Jerjak, Dr. Syari Sungib yang berhormat kita di sini, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Sebelum saya sambung ucapan, saya diminta melancarkan kutipan derma untuk tabung kerabat untuk bergerak ke seluruh Malaysia. Para petugas diminta bertemu dengan setiap mereka yang hadir. Yang dah dapat berim tu, berilah sikit sini. Para petugas bertemu dengan setiap mereka yang hadir. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pemikiran rakyat dia berubah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada kepada rakyat. Di tahun 6 diploma, setiap rumah dah ada mereka yang tamat pengajian universiti, ijazah atau diploma. Lebih kurang begitulah di Malaysia ini. Taraf pemikiran rakyat berubah sikit lagi. Tahun 90-an, rakyat dah mula bercakap soal rasuah dan penyelewengan. Misalnya hadirin sekalian, rakyat bertanya, kemana hilangnya Bank Bumi Putra? Contohlah, Bank Bumi diasaskan untuk membantu Bumi Putra dalam bidang perniagaan, tapi akhirnya hilang. Sekarang jadi CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Bila cek tengok di mana Bank Bumi Putra, di atasnya bangunan UMNO. Bawah Bank Bumi, atas pejabat UMNO. Bawah Bank Bumi, atas pejabat UMNO. Betul ke tak? Rupanya mereka tepuk lubang, dia curi duit daripada atas. Hilang satu bank. Artinya rakyat dah bercakap soal rasuah dan penyelewengan. Rakyat bercakap juga hal kenapa perwajar rugi kerajaan tampung, rugi kerajaan tampung. Tak boleh beri subsidi barang-barang asas yang lain, tetapi terus mempertahankan perwajar walaupun rugi sudah berbilion-bilion. Begitulah juga tabung haji. Kenapa dia rugi melabur di Indonesia? Orang buat kelapa sawit untung, dia buat rugi. Saya nak sebut di sini, tahun 90-an orang dah bercakap soal rasuah, penyelewengan, nepotisme. Tahun 2000 ke atas, rakyat dah mula celek internet. Rakyat dah mula bermaklumat. Pengundi kita sekarang anak-anak muda seperti Rafidi Ramli. Kita ada mahasiswa seperti Adam Adli. Kita ada mahasiswa seperti Presiden Gamis yang berucap tadi. Kita ada pengundi seperti Syuhezan Kayat. Kita ada pengundi seperti Aisyah Sri Kandi. Mereka ini membesar dalam keadaan teknologi maklumat. Tak macam zaman kita dulu. IT kita tak tahu, nak cari maklumat payah. Media tak terbuka. Hadirin sekalian, SMS, Twitter, email apa mendatang semua ni baru. Ustaz Hasan Shukri
sampai meninggal dunia tak tahu jawab SMS. Artinya teknologi itu bukan zaman dia. Datuk Mustafa Ali baru tahu jawab SMS baru 6 bulan ni. Saya duk belajar lah sentiasa. Itu pun nak tengok Malaysia kini, orang buka seminit, kita kadang sampai 7 minit. Artinya hadirin sekalian, generasi ini generasi bermaklumat. Mereka tak dapat maklumat daripada mainstream media, tapi mereka mencari. Bila rakyat di peringkat maklumat, rakyat hendak kepada good governance, kerajaan yang baik, kerajaan berkebajikan. Pemerintah tidak lagi senang-senang boleh umum projek. Rakyat cek. Misalnya, dia umum kerajaan Malaysia memperlengkapkan pertahanan negara, membeli kapal selam untuk jaga pertahanan negara. Baik atau tidak projek itu? Baik. Tapi jenis Rafizi Ramli, jenis Cynthia Gabriel, jenis orang ni dia cek. Kapal selam Singapura beli harga berapa? Argentina beli harga berapa? Australia beli harga berapa? Turki beli harga berapa? Kenapa? Kita beli 6 bilion lebih kurang 2 biji. Orang lain beli 6 bilion 4 biji. Siapa curi tengah jalan? Ini bila rakyat bermaklumat. Dia bukan rakyat tahun 60-an lagi. Dia cek, punya cek dia jumpa, yaitu curi sebahagiannya dan bentuk komisen 500 juta syarikat Razak Baginda. Cynthia Gabriel ni lawyer dan geng-gengnya cari lagi. Tengok-tengok jumpa surat daripada Menteri Pertahanan Najib Razak, arahkan syarikat yang buat kapal bayar 1,000 juta kepada syarikat Razak Baginda. Apa tujuan arahan itu? Duit itu bagi pada siapa? Kenapa 1,000 juta perlu dibayar? Kemudian mereka cek lagi, beli kapal, jual kapal. Apa kena mengenal dengan Altan Tuya? Oh, didapati Altan Tuya ni, bila terdedah namanya, dia disebut sebagai penterjemah. Pelik bin ajaib. Syarikat Perancis yang buat kapal selam takkan tak boleh cakap orang putih. Perlu panggil seorang penterjemah daripada Mongolia. Masuk akal ke tak? Cek punya cek, Altan Tuya hanyalah penyedap rasa. Apa boleh sebut yang tu? Ini rakyat good governance, rakyat bermaklumat. Kemudian dicek pula. Sekarang ni hadirin sekalian, tuan-tuan semua duduk Kuala Lumpur semua tahulah, kita ni pakai duit plastik macam ni lah, kredit card. Saya turun, naik kapal terbang, turun di Dubai. Saya beli sebotol minyak wangi, saya pakai kredit card. Amerika dah tahu Muhammad Sabu ada di Dubai. Betul ke tak? Daripada Dubai saya sambung naik kapal terbang ke Istanbul. Di sana saya duduk sebuah hotel, saya guna kredit card. Saya masuk kredit card. Amerika dah tahu dia sudah ada di Istanbul. Begitu juga sekarang orang naik kapal terbang. 2 tahun lepas penerbangan MAS misalnya KL ke Hong Kong, saya naik jam 8 pagi. Siapa yang duduk sebelah saya? Dicek melalui komputer, diketahui yang duduk sebelah saya misalnya Mak Enun. Tak apa. Begitulah juga Altan Tuya naik kapal terbang. Siapa duduk sebelahnya? Komputer menunjukkan bin Razak. Saya masukkan di sini hadirin sekalian, ini bila rakyat bermaklumat. Tak boleh sembunyi lagi, sebab pergerakan dapat dipantau. Bila muncul nama Altan Tuya, selepas itu tiba-tiba hilang dokumen masuk Malaysia, hilang dokumen keluar Malaysia.
Kemana dia pergi? Artinya dia sudah hilang, dia sudah pergi ke alam mahsyar. Artinya dia tidak masuk Malaysia, dia tak keluar Malaysia. Siapa yang boleh menghilangkan dia keluar masuk ini? Bolehkah polis berpangkat sarjan? Kalau tentera bolehkah berpangkat lieutenant? No, mesti top gun. Kemudian entah macam mana kerja mereka itu tak lengkap, tiba-tiba diketahui Al-Tantuya telah dibunuh. Baiknya nempak dah atur dah rancangan baik dah supaya dia hilang ni orang tak tahu. Tetapi terbocor juga dia dibunuh. Bila terbongkar dia dibunuh, polis terpaksa ambil tindakan menangkap orang yang disyaki membunuh Razak Baginda dan 2 orang anggota polis. Dibicarakan di mahkamah, hakim memutuskan inspektor polis dan kopral membunuh Al-Tantuya. Lalu mereka dijatuh hukuman mati, menunggu rayuan sekarang ini. Adakah tamat cerita ini? Tamat atau tidak? Boleh tak polis bertindak tanpa arahan? Pasukan beruniform boleh tak bertindak tanpa arahan? Tak boleh. Siapa yang mengarahkan polis tadi membunuh Al-Tantuya? Jeng. Tapi kata Laksmana Amran tadi, nak tahu dah kesudahan cerita ini? Nak tahu ke tidak? Nak tahu, kita kena ambil alih Putrajaya. Hadirin sekalian, inilah skandal rasuah dan penyelewengan dalam Kementerian Pertahanan. Artinya uang negara kita, tentera kita yang berkhidmat, setakat pangkat kita kata meja ke bawah ni tak tahu operasi-operasi rasuah ini. Inilah yang uang negara kita hilang berbilion-bilion. Itu baru satu kapal selam. Tak kira lagi enjin kapal terbang yang hilang. Cuba kita lihat lagi satu perkara yang mudah untuk prajurit fikir bagaimana uang negara kita hilang. Sultan Johor beli jeep satu harga RM150,000. RM150,000. Kementerian Pertahanan Zaid Hamidi beli sebiji RM600,000. Kenapa ya? Artinya patut dapat 4 biji, hanya dapat sebiji sahaja. Inilah uang negara kita selama ini dibelanjakan. Begitulah juga hadirin sekalian, bila disebut hal lembu dan sebagainya. Projek membanyakkan lembu baik, tapi diberi kepada seorang yang tak ada pengalaman ternak lembu. Dia pengalaman hal budu. Dia orang Kelantan, Saleh budu. Betul tak dia bela lembu? Betul. Sebahagiannya dia beli tanah, sebahagian lagi beli kondo, sebahagian lagi melancong, sebahagian lagi beli Mercedes, sebahagian lagi beri gaji yang tinggi kepada anak beranak. Ini uang negara. Betul tak? Bila dikira oleh audit negara, dikira oleh anak-anak muda, dikira dengan berbagai cara dan maklumat ilmu accountant, didapati 1 tahun bocor lebih daripada 20 bilion. 20 bilion banyak tak? Boleh tak beri allowance khas kepada bekas tentera yang tak berpencen? Boleh ke tak? Ini yang Pakatan Rakyat nak beri ni bila kita dapat kuasa nanti, insya-Allah. Antara 300 hingga 500 ringgit dalam manifesto kita yang akan keluar 25 hari bulan nanti, di antaranya imbuhan kepada bekas tentera yang tak masuk skim pencen. Ada duit ke tidak? Ada, tutup bocor je. PTPTN lebih kurang 1 tahun 6 bilion. Kalau bocor 20 bilion setahun, boleh tak kita beri PTPTN percuma? Boleh ke tidak? Kenapa nak bankrupt negara? Inilah hadirin sekalian yang kita lihat cara mereka berbelanja selama ini, yang menyebabkan kita tengok Ketua Pemuda UMNO bahagian misai belum keras,
kereta mewah 4 biji, bini mewah 3 biji. Betul ke tak? Misai tak keras lagi. Kita tengok Dr. Syarif Jolim ni baru jadi adun. Harta dia saya tak tahu banyak mana. Hadirin sekalian, rugi kamu kalau masuk UMNO, kaya raya dah sekarang ni. Inilah hadirin sekalian cara wang negara kita dibelanjakan selama ini. Bekas tentera minta duit tak ada, bekas polis minta duit tak ada, orang kampung minta duit tak ada. Kemudian nak pilihan raya ada duit, itulah 500. Prip, prum, beram. Hadirin sekalian, ada seorang tu, ketua menteri yang dapat 40 juta hadiah dari Tokek balak mana tak tahu di Sabah tu. Dia berbangga. Tahun lepas rakyat Sabah terima BRIM 20%. Tahun ini 40%. Sepatutnya dia kena sedih. Sebab bila BRIM bertambah, artinya rakyat makin miskin. Betul ke tak ni? Tuan-tuan faham ke tak apa BRIM ni? BRIM ini diberi kepada keluarga yang berpendapatan seisi rumah RM3,000 ke bawah. Artinya tahun lepas katalah RM100,000, RM3,000 ke bawah. Tahun ini sudah RM200,000. Artinya kemiskinan, jumlah orang miskin bertambah. Boleh Ketua Menteri Sabah berbangga. Sama bangang saja dengan Menteri besar belah Semenanjung ni. Artinya lagi banyak BRIM, lagi memalukan Malaysia, betul ke tak? Tapi dia berbangga, berucaplah menteri-menteri sekarang, tengok kita BRIM pada ramai orang. Artinya ramailah bawah RM3,000 pendapatan seisi rumah. Hadirin yang dihormati sekalian, bila rakyat melihat keadaan begitu, hadirin sekalian, boleh tak kita sambung tugas Barisan Nasional? Boleh ke tak? Maka rakyat, khasnya anak muda, mahasiswa, golongan muda, Melayu, Cina, India, semuanya mengatakan tarikh luput Barisan Nasional telah tiba. Expired date, put your head. Mereka expired date bulan Mac ini. Susu kalau expired date bulan Mac, tuan-tuan minum lagi bulan 6, senak perut atau tidak? Senak ke tidak? Dia sudah sampai expired date. Jangan guna lagi selepas bulan Mac ni. Boleh ke tak? Sebab itu kita buat himpunan, hadirin sekalian. Himpunan terakhir kita pilih Stadium Merdeka. Masa sidang akhbar, wartawan tanya saya, Bang Mat, himpunan 12 hari bulan Januari nak buat di mana? Saya kata Stadium Merdeka. Kalau tak dapat Stadium Merdeka, pilihan kedua nak buat di mana? Pilihan kedua kami Stadium Merdeka. Kalau tak dapat juga, polis tak bagi, kerajaan tak bagi, pilihan ketiga nak buat di mana? Pilihan ketiga kami Stadium Merdeka. Saya duk sebut Stadium Merdeka itu. Kenapa kita pilih Stadium Merdeka? Kerana kita nak memerdekakan rakyat daripada penjajahan UMNO dan Barisan Nasional. UMNO, pemimpin UMNO sekarang bukan lagi parti politik. Mereka sudah jadi penjajah. Mereka menjajah Malaysia sekarang. Bukan lagi ex-political party. Betul ke tak? Ugut sana, ugut sini. Kalau tukar kerajaan huru-hara apa tentera belabak belah kami. Ini karena mereka dah berlagak jadi penjajah sekarang. Sebab itu, bila Haji Sofki Latif mengisytiharkan saya bapa kemerdekaan kedua, saya cukup bangga, hadirin sekalian. Lebih daripada 1,000 juta saya dapat, saya rasa. Sebab kita mesti merdekakan rakyat daripada belenggu penjajahan UMNO dan Barisan Nasional. Setuju tak dengan saya ni? Teruk sangat dah mereka ni hari jiran. Walaupun Najib pergi Melaka sekarang dia minta maaf.
tidak ada maaf bagimu. Maafkan kami, maafkan kami. Tak ada. No way. Apa bahasa tentera tadi? Bloody hell. Bloody hell. Itu bahasa tentera, saya pinjam lah. Dia pun nak mendah diri, hari raya menari. Aku anak kampung, datang dari desa. Nak kampung apa? Bini cincin 24 juta? 24 juta. Anak kampung. Tengkorak dia. Kita yang hadirin sekalian, kadang ada, kadang tak ada, kadang Sabah main air. Dia air RM30,000 sebulan. Ini mandi kah? Apa ni? Kebau kan mandi orang kah? Hadirin yang hormati sekalian, mereka cuba main isu, berbagai isu untuk menyelamatkan UMNO dan Barisan Nasional. Hal ekonomi mereka tahu rakyat faham. Hal brim, brum, bram rakyat faham. Tidak ada lain untuk mereka terus mempertahankan kedudukan, ialah mereka main isu perkauman. Betul ke tak? Ini yang dimainkan sekarang oleh Biro Tata Negara. Saya jumpa seorang pensyarah UTM 2 hari lepas, Timbalan Pengarah Pendidikan Pulau Pinang. Naik kapal terbang, duduk sebelah saya. Sama persoalan mereka. Apa nak jadi pada Melayu kalau Pakatan Rakyat menang? Nanti naik di AP merintah. Ini pensyarah ni. Walaupun pensyarah, lebih bangang dia orang kampung. Saya kata kepada dia, DAP MCA bertanding di tempat yang sama. Kalau DAP menang, MCA kalah. Kalau MCA kalah, DAP menang. Dia tak boleh menang kedua-dua. Betul tak? Dan mereka kata kalau DAP bersatu dengan MCA, nanti Lingki Siang jadi Perdana Menteri. Bangang ke tidak? Dia bersatu lah, tak boleh. Karena mereka bertanding tak lebih daripada 60. Kursi ada 222. Tapi ini dimainkan sekarang. Saya tanya pensyarah UTM. Dia kata saya sayang Melayu, saya sayang PAS, saya sayang UMNO. Tapi kalau menang Pakatan apa nak jadi pada Melayu? Saya kata tuan baru balik kursus BTN kan? Dia kata baru 3 hari. Sah. 500 juta peruntukan Biro Tata Negara, tugasnya meracuni pegawai kerajaan supaya mempertahankan UMNO. Ini salah guna wang rakyat, salah guna wang kita. Betul ke tak? Inilah pegawai-pegawai ini duk main isu ni sekarang. Hadirin sekalian, kita lihat kuasa Melayu akan hilang. Saya bercakap, saya tak suka bercakap ni depan Cina ni. Tapi peduli apa? Nak beritahu kebagangan UMNO ni. Pilihan raya 2008, Pakatan Rakyat meletakkan calon Melayu Islam 146. Calon bukan Melayu 76. Barisan Nasional meletakkan calon Melayu Islam 123. Bukan Melayu, bukan Islam 99. Artinya Pakatan Rakyat melebihi 23 kursi Melayu Islam daripada BN. Yang ni Warta Berita beritahu ke tidak? Beritahu ke tidak? Oh, tengok Pulau Pinang sekarang Cina perintah. Iyalah, kau ni tu Cina, kau sukun Arab ke? Ini Biro Tata Negara duk main isu ni sebab mereka tahu isu lain tak boleh dah. Dia main isu ni lah perkauman. Kristian akan jadi agama resmi kalau Pakatan Rakyat menang. Hei, berapa orang ahli parlimen Kristian di Malaysia? Tak sampai 30. Nak pindah perlembagaan perlu 148. Boleh tak 30 orang pindah perlembagaan Malaysia? Kalau begitu kenapa ada orang Melayu percaya? Ni dah main isu ni. Melayu lembu. Lebih daripada lembu. Hadirin sekalian, kita jamin tentera, polis, pegawai kerajaan, kedudukan mereka terjamin sebab 3 parti telah menandatangani
yaitu kita menjunjung perlembagaan pasal 153, 152, hak yang di Pertuan Agong, hak Bumiputra, hak Istimewa Melayu, Islam Agama Persekutuan, semuanya dijamin oleh Pakatan Rakyat. Takut apa? Oh, kalaulah UMNO kalah, siapa nak jaga Islam? Antara Tugu Haji Hadi dengan Najib Tun Razak lah, siapa lebih nak jaga Islam? Hati Allah yang maha mengetahui, kita ambil zahir lah. Mursyidul Am Barisan Nasional Dr. Mahathir Mohamad, Mursyid Am kita Tunku Ni Aziz. Antara Mahathir dengan Tunku Ni Aziz, siapa yang lebih nak jaga Islam? Fikir, lu fikirlah sendiri. Oh, nanti bila BN kalah, siapa nak jaga Melayu? Ni Melayu dah ni. Tengok hidung lah. Tapi ini yang dimainkan hadirin sekalian sekarang ni, isu perkauman ini. Dan sebahagian rakyat termakan isu ini. Termakan. Sebab perkauman, keagamaan, dia tak ada angka. Dia main emosi. Emosi tak ada perangkaan. Macam orang bercinta. Bercinta dia bukan ada angka. Dia berkasih, dia pergi ke Taman Titi Wangsa. Dia jumpa kekasih dia, dia kata cintaku padamu 50%. Boleh tak kita lepas cinta begitu? Kena baling dengan kasut. Jumpa minggu depan pula, cintaku padamu 80%. Tak boleh. Dia cinta bukan angka. Cintaku padamu sepenuhnya bagaikan lautan tidak bertebing. Lautan api sanggup ku renangi, gunung yang tinggi sanggup ku daki. Kau tak akan terlepas ke tangan orang lain. 1000 tahun sanggup ku nanti. Walau 1000 tahun, walau 1000 zaman, sanggup ku nantikan. 1000 tahun dua-dua dah mampu. Ku tunggumu di pintu syurga. Mayam tak pernah. Tapi bahasa cinta ni bahasa emosi. Habis sangat dia nak tunjuk cinta dia tu. Kalau boleh, aku nak mati di ujung kuku, nak berkubur di tapak tangan. Kasih kita seperti rambut bersimpul mati. Perempuan tu pun keluarlah sapu tangan hadiah kat kita, yang dia lak hingus hari-hari. Kita pegang tu cium seminggu. Betul dah lah Semana Amran. Dulu kau buat, aku tahu. Hadirin sekalian, begitulah mereka main isu bangsa, isu agama ni bukan berdasarkan perangkaan, berdasarkan emosi. Inilah cuba dikuasai oleh Melayu sekarang. Sebab itu perkasa diizinkan bergerak. Perkasa, perkeso dan sebagainya. Karena mereka hadirin sekalian main isu ini untuk meraih saat terakhir, untuk menarik sokongan orang-orang Melayu khasnya. Orang Cina mereka tak agak dah. Tengoklah Najib kena di Pulau Pinang, kesian. Are you ready for BN? No. 3 kali dia tanya, kali keempat Najib sendiri kata no. Balik demam. Tuan-tuan nampak tak lah YouTube yang keempat dia kata no tu. Dia pun terkejut. Kalau no tak apalah. Saya ingat penulis blog Haji yang paling kuat hentam kita, Papa Gomo. Dia ni cukup kuat lah hentam. Kata hentam saya ni perkara biasa lah. Dia kata Najib, tinggalkanlah Pulau Pinang, pilih pertahan negeri lain. Negeri itu tidak ada harapan lagi bagimu. Saudari sekalian, jadi ini yang kita lihat, mereka cuba main isu-isu perkauman seperti ini. Ini harapan terakhir mereka. Sebab orang Melayu dianggap boleh ganjak lagi. Mereka cuba dulu nak menarik perhatian bekas tentera, bekas polis. Mereka timbul isu komunis. Saya timbalan Presiden PAS sokong komunis. Berkata gambar saya pakai topi bintang 3. Hadirin sekalian, tengah do isu heboh isu itu, orang nombor 3 dalam polis, Datuk Fauzi Syari, istihar menjadi ahli PAS seumur hidup. Dan calon kita pilihan raya akan datang.
Minggu ni ada seorang lagi bekas pegawai polis top, yaitu Bos Musa Hasan. Kak Istihar pula bekas tentera belah marah, jeneral-jeneral semua. Tinggal kopral saja belah UMNO sekarang. Tinggal kopral sengau. Macam itu ya. Hadirin sekalian, pemimpin UMNO sayang Melayu atau tidak? Sayang. Negeri bukan yang paling ramai Cina, bukan di Pulau Pinang, bukan di Perak, bukan wilayah Persekutuan. Negeri paling ramai Cina, Kelantan. 95% Cina di Kelantan. Ketua Cina Kelantan nama Ning Aziz. Sebab itu dia tak buat lebuh raya di Kelantan, biar mampu orang Cina Kelantan. Merangkaklah kamu musim perayaan Gua Musang ke Kota Baru 6 jam. Mampu Cina Kelantan. Jumpa minyak di Kelantan, kalau buka kilang minyak di Bacok, ramai Cina boleh kerja. Lalu dia bawa kilang itu buka di Songkla, karena di sana ramai Melayu. Saya cakap terbalik ni, faham ke tak? Kalau tak faham, Tuan Saduk Setiawangsa pergi duduk di Ulu Tembeling, faham lah senang. Faham ke tak? Artinya istilah UMNO sayang Melayu tak ada. Saya semalam 2-3 malam ni dengan artis itu tadi dengan Abi Abadi. Oi, apa sebut nama dia? Sebelum itu ngak Aisyah, janji manismu. Itu dia mongut itulah. Bagaimana susahnya orang seni ini. Tuan-tuan tahu Saloma cukup terkenal. Tuan-tuan tahu SG Bank, saya ziarah rumah dia di Majidi, Johor Bahru, rumah setinggan. Saya tengok dia duduk di rumah setinggan, saya cukup sedih. SG Bank, penyanyi yang cukup top dulu, Inai di Jari. Kita tahun 60-an semua hafal. Terus sekalian. Dia sebelum akhir hayat dia terpaksa menyanyi di stesen-stesen bas untuk cari suap nasi. Jeffrey Dean, tuan-tuan tahulah Jeffrey Dean lagu apa yang top? Oh, Fatimah, Ramli. Mana ini? Banyaklah hadirin sekalian. Kenapa kau termenung? Itu dia lah tu. Hadirin sekalian, dia duduk di Kampung Puah. Sekarang dah tua, dah uzur, barulah dia dapat tanah daripada kerajaan negeri Selangor. Dia cukup gembira, betul kata dia? Jadi itu kata anak P. Ramlee jual gas, mengata untuk nak hidup. Tengok anak Mahathir, bilioner nombor 12 dalam Malaysia, betul kata? Adik Najib, anak menteri, tu hadut jaga wilayah tu apa nama? Nung Cik, anak umur tak sampai 30 tahun, projek puluh juta. Orang-orang seni, kenapa kau termenung? Menung sudah gitu ah. Sebab itulah mereka sekarang pun bersama dengan kita, kerana kita nak membina masa depan yang baru bagi rakyat Malaysia selepas pilihan ke-13. Boleh? Boleh. Inilah hadirin sekalian, saya harap kerabat akan bergerak seluruh negara meniupkan semangat, terutama orang-orang Melayu yang kita yakin bahawa kita Pakatan Rakyat akan tetap menjaga Melayu, Cina, India, Kadazan, semuanya berdasarkan konsep keadilan di bawah kerajaan berkebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sabah hadirin sekalian,